Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Syamsazila binti Saban atau lebih senang dengan panggilan Dr. Mado akan berada di studio IPGM, akan bersama-sama anda untuk webinar prospek anjuran Pusat Pembangunan Latihan PPL IPGM. Okey, tuan-tuan, sebenarnya webinar ini adalah satu perkongsian pengalaman berkaitan dunia PhD untuk rakan-rakan yang bakal dan sedang mengikuti PhD. Webinar ini juga sebenarnya adalah untuk persediaan calon-calon yang bakal ditemuduga bagi HLP, HLPS dan CBBTB tahun ini. Baiklah, tajuk kali ini ialah selangkah ke dunia PhD, antara realiti dan fantasi. Itulah tajuk yang akan dibawakan kepada anda semua untuk kita bicarakan bersama tetamu hormat kita, tetamu istimewa kita iaitu yang berusaha Dr. Mazlan bin Aris. Assalamualaikum Doktor. Salam. Apa khabar? Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Kita di dalam masih dalam mood berpuasa Doktor. Okey, sebelum kita bicarakan lebih lanjut lagi Doktor tentang tajuk kita, realiti dan fantasi ya. Macam lagu pula. Itulah macam lagu, macam lagu dan agak misteri sedikit ya dengan tajuk dia, agak menarik tajuk ini tuan-tuan. Saya akan menerangkan sedikit tentang Dr. Mazlan, latar belakang beliau. Okey, menarik untuk disebutkan di sini, Dr. Mazlan tahniah diucapkan kerana baru beberapa minggu berada di sini, berkhidmat sebagai Timbalan Rektor Pusat Perancangan Pendidikan dan Inovasi. Jadi tahniah Doktor sekali lagi. Okay, sebelum ni Dr. Mazlan Aris adalah pengarah di IPG Kampus Raja Malewa dan sebelum itu adalah Timbalan pengarah Doktor di Institut Temanggung Ibrahim. Institut Pendidikan Guru Temanggung Ibrahim. Sebelum ini, Dr. Mazlan merupakan lulusan ijazah sarjana muda pendidikan geografi dan sejarah di Universiti Sains Malaysia USM. Seterusnya, beliau telah memperoleh ijazah pendidikan, bimbingan dan kaunseling dari Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2003. Kemudian beliau telah berjaya menamatkan pengajian ijazah doktor falsafahnya dalam tempoh 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan saja Doktor. Atau GOT GOT Grade on Time dalam bidang bimbingan dan kaunseling pada tahun 2010. Dr. Mazlan telah menerima Anugerah Best Student Award PhD pada tahun 2011. Tahniah Doktor, hebat ya, yang kita bersama-sama dengan kita ni memang bukan calang-calang orang kata, orang belakang bukan kaleng-kaleng orangnya ya. Banyak memenangi anugerah akademik, peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau sehingga kini menjadi supervisor untuk student-student PhD ya Doktor. Dan selain itu beliau adalah, selain daripada beliau pakar dalam pengurusan stres, Dr. Mazlan adalah pakar dalam kajian berbentuk pembangunan instrumen dan modul. Itulah sedikit tentang Dr. Mazlan bin Aris, yang berusaha Dr. Mazlan bin Aris ya. Jadi terima kasih Doktor sekali lagi kerana bersama-sama dengan kita untuk program webinar ini. Doktor bersedia ke untuk kita lanjutkan dengan pertanyaan ya? Santai je. Okey, sebenarnya kalau kita sebut dunia PhD ni macam adakah dia satu dunia yang berbeza? Adakah dunia yang aneh orang kata? Ataupun dia adalah satu dimensi yang berbeza? Itu yang kita nak tahu tu, sebab menarik ke dunia PhD ya. Dan sebab bila kita sebut sebagai dunia PhD tu, dia ada orang rasa bimbang dengan momokkan yang mengatakan bahawa dunia PhD itu sebagai PhD, Permanent Head Damage with Lonely Journey. Itu dia. Jadi mungkin Dr. Mazlan boleh ceritakan sesuatu di sini atau sesuatu di sini. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam Malaysia Madani. Terima kasih Dr. Melur. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama lah untuk berkongsi sedikit ilmu lah yang ada. Okay, kita santai-santai pagi ini kita bicarakan tentang dunia akademik. Okay.
Dan kita kalau lihat tentang PhD ni sama ada dia realiti atau fantasi, di dalam dia berbagai-bagai pemikiran, berbagai-bagai struktur berfikir yang sangat berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Ada dia lihat sebagai satu angan-angan kan, realitinya lepas PhD ni dapat itu, dapat ini, macam-macam lah. Ada yang juga realitinya yang fantasinya berbagai-bagai nak melihat kepada dunia-dunia baru, mencari isu-isu baru dan sebagainya. Tetapi dia depend kepada apa yang kita fikirkan. Okay? Kalau kita rasakan dunia akademik ataupun dunia PhD ini adalah sesuatu yang menyeronokkan, maka dia akan menjadi sesuatu yang menggembirakan. Kalau kita rasa PhD ni adalah sesuatu yang menyesakkan kepala kita lah dengan berbagai-bagai elemen kan, nak buat itu, nak buat ini, nak urus keluarga dan sebagainya. So saya rasa itu menjadikan diri kita tersesak lah dengan kehidupan begitu. Saya hari ini banyak berkongsi pengalaman semasa buat PhD dulu lah. Okay? Dan saya lihat PhD ni adalah satu dunia nyata yang meningkatkan keilmuan kita, okay, secara berstruktur. Okay. Dan PhD ni dia satu keadaan di mana dia mematangkan kita. Dia adalah satu proses keilmuan daripada kita bukan kita tak ada ilmu, kita ada ilmu, tetapi kita peningkatan. Okay, peningkatan keilmuan kita daripada satu bahagian ke satu bahagian yang lain. Sebenarnya masa saya buat PhD pun dulu, kalau kita lihat PhD kita lah, kita punya thesis tu. Kalau kita simpan thesis yang mula-mula tu, kita tengok thesis itu, kita sebenarnya kita kadang-kadang kita lucu juga. Sebab cara kita penulisan kita tu nampak macam, aku ke yang tulis yang dulu. Okay, kita tulis tu panjang, tak ada titik lah kadang, satu ayat tu sampai 4-5 baris. Jadi, tapi bila kita lihat thesis kita yang dah siap tu, berbeza rupanya. Cara penulisan kita dah nampak tepat, ringkas, padat kan. Secara akademik dia tu nampak lah. Itu adalah proses. Okay, sebab tu PhD ni adalah proses kematangan penulisan, proses kematangan kita berfikir, proses kematangan kita menyelesaikan masalah, proses kita berhubung antara manusia. Realitinya nak kena belajar adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita untuk berhubung antara manusia. Itu sangat-sangat penting lah. Sebab kita ada supervisor. Kalau dengan supervisor kita tak ada hubungan yang baik, maka komunikasi kita jadi masalah lah. Realitinya kita mesti ada kemahiran untuk berkomunikasi. Dan kita kena faham bahawa supervisor tu orang yang membimbing kita. Dan kita ni dibimbing, itu beza. Dan kita tu student. Walaupun contoh saya masa tu pensyarah, supervisor saya pensyarah juga, tapi dia pensyarah universiti. Tapi kena faham, bila kita pergi universiti, supervisor kita tu adalah pensyarah, kita adalah student. Walaupun status kita adalah pensyarah pada masa itu. Jadi student dengan pensyarah dia ada adab dia. Adab menimba ilmu bersama pensyarah kita tu mesti ada. Maknanya kita kena hormat dia, kena ikut proses yang dia rancang untuk kita kan. Cara bahasa kita, itu realitinya. Jangan kita anggap bahawa diri kita ni aku pensyarah. Dia pensyarah apa beza dia? Ada beza. Untuk guru dengan anak murid ada beza, walaupun kadang-kadang pensyarah kita tu lebih muda daripada kita. Kita lebih tua daripada dia. Tapi sebab dia pensyarah, kita kena hormat dia jugalah tentang keilmuan yang dia ada lah. Jadi PhD tu proses yang panjang. Okay, realitinya orang kena bina diri untuk menempuh proses yang panjang. Maknanya kena urus keluarga. Okay, kalau saya tanya Dr. Melur kan, masa buat PhD dulu kan, kadang-kadang ada setengah orang melihat bila buat PhD ni ramailah saya nampak, tapi ini pandangan masing-masing lah. Bila buat PhD ni, realitinya dia orang berfikir tentang, aku PhD letakkan nombor 1. Okay, isteri, suami atau anak, ibu bapa letak nombor 2. PhD ni mesti. Saya rasa tu tanggapan yang salah lah. Kalau ramai yang buat macam tu, dia hilang keberkatan.
Sebab keberkatan kita bergantung pada tanggungjawab kita yang diamanahkan kepada kita. Yang diamanahkan kepada kita, isteri kita, anak kita, mak bapak kita. PhD itu tambahan kepada amanah yang kita dah jaga sangat lama. Jadi itu yang saya rasa dalam dunia realiti PhD kena lihat kepada tanggungjawab kita yang memang asal diamanahkan di situ. Dan kita tambah dengan dunia PhD ni sebagai satu add-on dalam kehidupan kita. Tetapi dia sangat penting juga sebab kalau kita tidak melihat itu sesuatu yang besar, nanti kita jadi santai. Kita hilang begitu sajalah. Jadi pada yang nak buat PhD ni, kena lihatlah juga realitinya begitulah. Dan saya melalui proses SLP untuk sarjana, dia latihan persetuan juga, kemudian PhD pun samalah, dia dapat persetuan juga. Kadang-kadang yang menakutkan apabila tak siap. Yang menakutkan tu tak siap, ni bukan takut-takut kan. Yang menakutkan kita awal-awal. Sebab start 2008, start zaman saya lah. Mula zaman saya buat PhD tu, siapa yang tak habis, dia kena kena bayar balik lah. Kena bayar balik. Jadi masa itu kita pun rasa, risau juga ni. Kalau tak habis, kena bayar balik. Banyak tu kena bayar balik tu, ratus ribu kan. Itulah. Itu satu cabaran. Satu cabaran untuk kita. Tapi saya orang yang belajar tentang stres, sebenarnya stres ni akan menyebabkan diri kita ada stimuli untuk siapkan PhD kita ikut masa yang ditetapkan. Sebab kita tak nak kena bayar balik kan. 100 ribu lebih tu tak nak bayar balik. Jadi kita akan cuba sedaya upaya supaya 3 tahun kita, masa zaman saya 3 tahun lah, boleh disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Jangan lihat PhD itu sesuatu yang dapat cuti, so rehat-rehat, tak apalah, santai-santai setahun dulu rehat. Dia kalau ada pemikiran itu merisaukan. Merisaukan. Tetapi PhD juga kita kena faham, bila kita siap PhD, kita tak nak habis PhD dapat penyakit. Itu tak nak juga. Sebab saya dengar ada rakan-rakan kita habis PhD tu dapat penyakit pun dapat. Jadi benda-benda macam tu saya rasa kita kena fikirkanlah supaya kesihatan kita pun terjaga. Okay? Ya. Bermakna dunia PhD itu adalah satu proses pembelajaran yang betul untuk proses. Kita mengangkat diri kita. Bukan mudah nak dapat title doktor tu kan. Yeah, jadi proses pembelajaran yang begitu panjang, yang kita mengenal banyak benda, yang kita belajar banyak benda untuk mengangkat darjat kita lah, kata orang darjat lah, atau taraf kita. Yang selama ni tak pernah ada title doktor sebelum ni. Jadi dengan dapat doktor tu bukan mudah ya doktor. Taraf akademik. Betul dari segi taraf akademik. Baiklah, tadi kita menjurus balik pada soal tajuk kita yang Dr. Mazlan sebut tadi adalah banyak kepada realitinya dunia PhD ini. Boleh sebut sedikit tentang fantasinya dunia PhD. Macam saya dulu masa saya pensyarah, pelajar-pelajar saya ada sebut, bestnya Puan, dapat belajar PhD, lepas habis PhD nanti naik pangkat. Puan naik pangkat, Puan akan dapat gaji besar. Mungkin ada sesuatu di sini yang biasa dibicarakan oleh orang sana yang tak faham. Apakah ya, adakah itu sebagai fantasinya dan realitinya bagaimana? Itu yang mungkin boleh. Kita lihat kalau siapa yang suka berfantasi dengan gaji besar tu, tak apalah. Sebenarnya begini, dalam dunia PhD ni, bila dapat PhD tu, kita jangan beranggapan bahawa PhD itu adalah peningkatan dalam kewangan kita. Ataupun peningkatan dalam gaji kita. Kalau kita itu yang kita fikirkan secara 100%, maka kita akan kecewa lah. Okay. Tetapi kalau kita berfikir PhD itu adalah, dapat PhD itu depend pada rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Sebab dalam konteks pekerjaan, ada pekerjaan, ruang institusi pekerjaan yang ada PhD berlaku peningkatan daripada gaji dan sebagainya. Ada juga ruang di mana ada PhD, gaji tak naik juga. Ataupun jawatannya sama je. Mungkin jawatan syarah dan sebagainya. Tetapi kalau niat kita buat PhD itu, niat untuk peningkatan ilmu, kan, maka perkara-perkara itu dia tidak menjadi sesuatu yang hayalan yang besar lah.
kita risau bila buat Hmm. PhD dia bahaya lepas ni gaji besar kan, macam-macam besar lah kan ni kan. So tapi kalau itu yang dihayalkan, boleh hayal tetapi depend kepada kita berada di ruang di mana. Okay, kalau pelajar-pelajar yang muda ini, pelajar muda yang belum belum bekerja, mungkin habis first degree and then dia terus buat mungkin dia dapat cemerlang terus buat PhD. Dia dapat PhD. Bila dia buat PhD, habis PhD, dia masuk universiti untuk jadi lecturer, so dia akan pergi grade yang tinggi lah. Maknanya dia pergi 51 setahu saya lah, pergi 51. Tapi kalau dia pergi pekerjaan lain, mungkin sebelum dia dapat PhD tu, dia tak boleh pergi universiti, dia pergi tempat lain, mungkin kalau dalam grade 41 dan sebagainya. Jadi beza di situlah. Okay. Dia beza bila kita buat PhD tu dalam usia bagaimana. Kalau buat muda sebelum kita bekerja, dia mungkin ada peranan besar dalam peningkatan gaji yang jauh lah. Tetapi kalau kita dah bekerja dengan institusi, dia ada peningkatan gaji, ada pun tiada. Tapi itu jangan risau sangat sebab hidup ni bukan bergaji je. Kadang-kadang dengan title yang ada itu dia membuka ruang kenaikan pangkat yang lain. Itu dia beza dia. Contoh kalau ada PhD, kita lebih cepatlah untuk pergi satu jawatan yang lebih baik. Tetapi tidak ada secara berstruktur. Dapat PhD terus semua sekali akan berlaku peningkatan gaji dan sebagainya. Tidak begitu. Tapi saya lihat PhD itu dia ada satu nilai tambah lah. Nilai tambah dalam perkhidmatan mana-mana ruang yang kita ada. Mungkin kalau ada si A dengan B itu, satu ada PhD, satu tak ada, mungkin satu advantage lah untuk dia. Dari sampai faktor-faktor lain juga sebenarnya. Okay. Betul. Maknanya kita jangan letakkan gaji ataupun pangkat untuk tujuan kita menimba ilmu, masuk melangkah ke dunia PhD ni. Kita letakkan dia sebagai kita nak menuntut ilmu, nak meningkatkan diri kita. Lillahi ta'ala lah lillahi ta'ala. Niat tu mesti kena clear lah. Kalau untuk ilmu kerana gaji, masalah tu yang saya risau bila dah grad nanti, gaji sama je, jadi stres pula. Betul. Jadi stres pula. Lepas tu nak buat PhD tak habis, lagi stres pula tu. Jadi kena fikirkan itu lah. Jadi kita macam bila kita letakkan niatnya betul tu, tapi kita ada sasarannya. Kalau lillahi ta'ala tidaklah begitu kecewa doktor kalau kita tak naklah gagal menamatkan. Tapi orang sebenarnya kalau dah niat dia baik, buat apa-apa kan, melangkah dengan niat yang baik lah. Saya rasa insyaAllah jaranglah berlaku orang yang melangkah niat kerana Allah ni dia gagal. Jarang berlaku kecuali ada faktor-faktor pendesak yang lain lah. Yang mungkin tengah jalan ada isu dan sebagainya. Tapi kalau dia clear tentang keberkatan dengan niat yang baik ni, saya tak nampak isu orang tak boleh habis lah. Tapi pastikan niat solid lah. Jangan goyang lah niat untuk ilmu kerana Allah tu, jangan goyang. Kalau goyang, itu isu dia tu nanti. Tak risau tak habis. Tapi kita faham juga tak habis tu mesti ada faktor-faktor dia. Bukan orang tu tak nak tak habis kan. Tapi ada faktor mungkin kesihatan dan sebagainya kan. Kita doa kebaikan je lah untuk yang tak sempat habis tu. Kita sebenarnya ada rakaman daripada saudara Dr. Azrai Azmi. Dia pun banyak pengalaman dalam dunia PhD ini dan beliau nak berkongsikan sesuatu dalam menceritakan pengalaman tentang realiti dan fantasinya berada dalam dunia PhD ini. Mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Dr. Azrai bin Azmi daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Bandar Anstek. Baiklah, bila kita berbicara tentang PhD, realiti dan fantasi. Bagi saya, fantasinya adalah apabila kita merasakan bahawa hanya yang pandai sahaja yang layak untuk meneruskan pengajian dalam bidang PhD. Dan bagi mereka yang melangkah kaki ke dalam dunia PhD, mungkin mereka merasakan bahawa mereka layak, sebab itu mereka berada di situ. Itu adalah fantasi semata-mata. Tetapi apa sebenarnya realiti yang perlu kita hadapi ataupun perlu kita akui bahawa
bukan hanya yang bijak ataupun bukan hanya bijak semata-mata menjadi syarat untuk kita melaksanakan pengajian PhD. Kita perlu ada keazaman yang tinggi, keiltizaman yang tinggi, juga kesabaran yang tinggi. Kerana saya merujuk kepada pengalaman saya sendiri, saya mempunyai ataupun saya di bawah penyeliaan seorang penyelia yang garang. Tetapi saya dapat merasakan bahawa sebenarnya itu mungkin cabaran, ya, itu adalah cabaran kepada saya, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya itulah yang menyedarkan saya bahawa sebenarnya saya tidak bijak mana pun, tetapi saya perlu untuk lebih berusaha untuk menjadi bijak. Dan sejak itulah saya, orang kata apa, dapat satu wake up call untuk terus berusaha untuk belajar, menggali untuk mengetahui banyak perkara, baik dalam kajian saya maupun dalam apa sahaja bidang ilmu yang berkaitan dengan kajian saya. Jadi orang kata apa, itulah sebenarnya realiti. Secara peribadi, saya pernah terfikir untuk menamatkan pengajian PhD saya. Tetapi saya memandangkan saya salah seorang orang kata apa, ahli akademik ataupun warga pendidik, saya merasakan bahawa sekiranya saya berhenti belajar, maka mungkin memberi impak yang buruk kepada pelajar saya. Mungkin mereka pun merasakan bahawa buat apa nak sambung belajar sedangkan pendidik kita sendiri pun tidak menghabiskan pengajiannya. Sebab itu saya kuatkan hati, saya tinggikan iltizam saya dan keazaman saya untuk meneruskan pengajian saya walau apa juga masalah yang saya hadapi. Walau bagaimanapun, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak pernah tidak mendoakan supervisor saya. Kerana the end of the day, saya rasakan bahawa selain daripada ibu dan juga arwah abah saya yang perlu saya doakan setiap hari, supervisor saya juga adalah figura yang penting untuk saya berikan doa. Kerana beliaulah yang menyedarkan saya bahawa kebijaksanaan sebagai syarat untuk melaksanakan ataupun melakukan pengajian PhD adalah fantasi semata-mata. Realitinya, kita perlu bersabar dan kita perlu terus berazam dan beriltizam yang tinggi untuk terus menggali bagi mencari makna pandai yang sebenar. Jadi, itulah dia realiti bagi saya dalam bidang PhD. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Azra Azmi. Itulah tadi perkongsian pengalaman beliau dalam melangkah ke dunia PhD ini, realiti dan fantasinya. Begitu menarik sebenarnya, setiap orang berbeza pengalaman dan bagaimana kita mengharungi dunia PhD itu bergantung kepada masing-masing lah. Tapi yang kita harapkan, kita dapat melangkah keluar ke dunia PhD ini dengan bergaya, orang kata ya doktor, dengan bergaya dan berjaya dan dapat berkongsi dengan mereka di luar sana nanti. Baiklah, kita teruskan dengan soalan kita, doktor. Perbincangan kita. Sebenarnya doktor, memang kita nak melangkah ke dunia PhD, mesti ada persediaan. Kita mesti ada berbekalkan dengan persediaan yang lengkap untuk kita melangkah ke dunia PhD yang kata orang penuh dengan pancaroba. Jadi, apakah yang perlu diberi perhatian kepada calon-calon PhD nanti, persediaan yang perlu mereka lakukan sebelum melangkah ke dunia PhD ataupun sebaik saja memulakan PhD? Okey, macam ni. Dia PhD tu dia bukan just saya nak buat PhD, mohon SLP, masa tu saya akan buat PhD. Dia bukan macam tu. Dia mesti ada pra juga. Dia macam persediaan juga lah. Niat tu tadi yang kita ceritakan tu memang utamalah. Apa-apa hal semua orang cerita nak buat PhD, pra dia mesti niat. Niat tu memang kena solid lah, kena solid. Okey. Kemudian dalam buat PhD, ni saya bagi tips lah. Sebenarnya kalau kita nak buat PhD tu, nak mohon HLP, jangan masa dah dapat HLP tu baru merancang. Itu sedikit merisaukan. Okay. Sebenarnya sebelum kita mohon HLP tu, mungkin dalam setahun, 6 bulan sebelum HLP tu, kita dah ada perancangan sebenarnya. Okay, kita ada perancangan. Okay, for this year memang nak buat PhD lah. Nak cuba buat PhD, kita buat proposal dulu kan.
buat proposal, bukan proposal tu kita buat untuk kita nak submit untuk PhD. Kita belum lagi. Kita duduk-duduk, kita cuba cari fokus kajian. At least pun 6 bulan lah sebelum kita buat mohon SLP tu. Mana tahu ada rezeki SLP, kita buat SLP kan. Kalau tak ada rezeki tu, kita buat part time. Tapi ni anak buat PhD tu dia dah ada 6 bulan sebelum kita masuk pengajian lah. Jadi dalam masa 6 bulan itu, saya kira masa itu kita kena jumpa orang-orang tertentu. Sebenarnya yang paling penting, jangan kita doa aku nak buat PhD, okey, baca buku macam ni, tak sama. Dia tetap nak buat PhD ni, dia tetap kena berguru. Okey, tetap kena berguru. Maknanya kena cari orang-orang yang mahir, orang-orang yang ada PhD, yang kita nampak memang dia buat PhD tu berjalan dengan lancar, cantik. Dan cari juga orang yang rakan-rakan kita yang ada cabaran besar buat PhD. Mungkin dia ambil masa yang lama. Jadi daripada 2 orang yang buat PhD, mungkin dia boleh habis 3 tahun dengan orang yang ada cabaran. Dia cabaran ni maknanya bukan dia nak lewat-lewatkan, tapi dia ada cabaran dalam kehidupan dia dan sebagainya, menyebabkan sedikit lewat lah. So kita analyse, kekuatan dan cabaran yang ada. Kemudian yang saya lihat yang paling penting, cuba tinjau orang-orang yang boleh buat macam jadi supervisor kita. Jadi orang yang mahir. Contoh, kalau kita nak buat modul, kita carilah pensyarah-pensyarah yang pakar-pakar modul. Ya, betul. Saya dulu masa pengalaman dulu saya cari Dr. Jamaluddin daripada UPM. Duduk bincang-bincang kan tentang modul. Baru kita nampak. Kalau kita nak buat instrumen, kita cari yang doktorate yang dalam telah siapkan PhD dia dalam instrumen. Kalau kita nak buat model, kita carilah orang-orang pakar model. Betul. So itu kena buat dahulu. Jadi sebelum kita buat PhD, sebenarnya kita dah siap, saya cadangkan 30%. 30% kita dah siap. Maknanya bab 1, 2, 3 tu, dalam 1, 2, 3 tu at least lah sekurang-kurangnya 30% dah siap. Dan kita ada fokus kajian. Contoh dia kalau nak buat tentang lesson study. So kita dah ada fokus lesson study. Jangan dah mohon SLP, apa nak buat? Itu kan setahun apa nak buat tu. Kalau contoh kita nak buat, saya nak buat stres. Saya tak ada dah tentang stres tu, saya ada. Tinggal saya tak tahu nak buat modul ke, nak buat instrumen ke, nak buat apa kan. Nak buat eksperimental ke, case study dan sebagainya. Tapi saya dah ada satu perkataan. Perkataan stres tu sendiri yang saya rasa saya akan baca banyak tentang stres. Kalau kita nak buat macam saya beritahu lesson study, baca tentang lesson study. Nak buat tentang apa? Tentang kompetensi guru dan sebagainya. So itu yang paling penting, satu perkataan. Carilah satu perkataan yang kita rasa dalam dunia ini kita nak buat kajian. Kalau perkataan tu tak jumpa-jumpa lagi, kita mohon SLP, lepas tu dapat, perkataan tak jumpa, susah. Itu 6 bulan duduk je kan. Memikir satu perkataan je. Nak buat apa? Apa masalah yang nak kaji. Isu apa ni, cari tajuk tak jumpa-jumpa. Cari tajuk sampai habis PhD tak jumpa kadang-kadang. Sebab saya punya PhD tajuk saya masa last kali masa Viva. Masa Viva duduk bincang-bincang dengan examiner baru dapat tajuk yang solid lah. Sebelum tu tak dapat pun tajuk yang solid yang macam tu. Jadi tajuk tu kadang-kadang orang ramai fikir untuk cari tajuk. Tapi sebenarnya yang nak cari yang pertama sekali adalah cari fokus kajian. Fokus kajian. So kalau dapat fokus kajian tu baru PhD kita tu akan nampak dia punya bunga. Sampai setahun doktor tak dapat tajuk Saya gambar saya jumpa. Dia tak dapat cari fokus kajian tu, dia tak dapat. Dekat situ jadi masalah besar nanti. Jadi cara yang paling mudah macam itulah. Dr. Melo, sebelum SLP siap 30%. Untuk insyaAllah kalau siap 30%, dah jumpa orang yang faham tentang fokus, insyaAllah boleh. Betul. Seperti yang Dr. Mazlan ceritakan tu sebenarnya berlaku pada saya juga doktor. Boleh saya share pula? Sila. Masa saya bersama dengan supervisor saya, masa tu belum lagi dapat HLP. Tapi saya dah ke UM, masa tu saya memang berhasrat belajar di Universiti Malaya. Pakar supervisor saya tu, awak nak ambil apa? Saya terus memang dah set dah penilaian program.
Okey, awak penilaian program terus menjurus kepada orang tua. Awak ambil nombor telefon ni. Dr. Kamaruzzaman Moiduni. Pergi jumpa dia. Awak jumpa doktor ni, Dr. Asma. Awak pergi jumpa dia. Maksudnya kita berilmu, mendapatkan ilmu daripada orang-orang yang telah tamat dalam bidang penilaian program ni lah. Kita bersedia dulu sebelum kita sediakan proposal supaya kita dapat gambaran. Itulah itu yang persediaan saya share, persediaan saya masa mula-mula sebelum saya melangkah ke dunia PhD lah. Seperti yang Dr. Mazlan tu sama situasinya lah seperti apa yang Dr. Mazlan katakan tadi. Baiklah, kita tahu kan dunia PhD ini penuh liku dan rancau, Doktor. Jadi kalau dah kita ni biasa didedahkan dengan banyak pancaroba, banyak cubaan, jadi menyebabkan calon-calon ni takut nak menceburi ataupun nak melangkah ke dunia PhD. Tapi jangan risau, saya rasa mesti ada kaedah yang seronok ataupun menarik ataupun ada caranya bagaimana nak menjadikan dunia PhD kita tu menyeronokkan, Doktor. Mungkin Doktor ada something yang boleh dikongsikan? Okey, saya sebagai peribadi lah, dengan izin Allah untuk PhD saya ni dia bukan tak ada cabaran. Cabaran dia boleh diatasi dengan keberkatan. Dulu saya ada tulis juga dalam PhD jenis IPKM ni kan, tentang keberkatan. Dalam kita buat PhD ni, nak senang susah kita kena cari keberkatan dulu. Bila dapat keberkatan baru PhD kita tu akan ranjau duri tu, duri dia tak tajam kan, ranjau dia pun tak teruk kan, sebab ada keberkatan. Saya cerita pasal keberkatan lah supaya kita melihat dia PhD ni bukan sesuatu yang terlalu menyakitkan. Sampai orang rasa macam PhD sakit kepala lah, dapat macam-macam sakit lah kan, hidup jadi tak tentu arah, baca sana baca sini. Saya rasa saya okey je dulu. Ramai orang dulu cakap bila kita buat, saya tak tahulah ni satu pendekatan yang betul untuk semua orang ataupun tidak, sebab manusia ni cara dia berbeza-beza antara satu sama lain. Ada orang belajar waktu tengah malam, sampai pukul daripada mungkin daripada pukul 10 sampai 2 pagi. Ada orang tak sesuai pun untuk waktu tidur kan. Ada orang belajar lepas subuh baru dia belajar. Jadi ikut masing-masing. So kalau saya pribadi dia, saya memang, dan ada juga dulu saya pergi khusus ke ceramah, banyak juga memikirkan bila HLP ni dia jadikan macam masih bekerja juga. Masuk 8.5 kan, 8.5. Mana 8.5 concentrate buat kerja untuk untuk PhD lah. Sebab masa tu kata nama dia cuti tapi bekerja juga. Oh sayang tu saya tak buat. Ada setengah orang buat lah. Ramai mungkin orang buat, tapi saya tips tu, minta maaf, saya memang tak buat tips tu. Tips tu saya banyak melihat pada keadaan waktu saya selesa untuk saya belajar. Kita bukan bekerja masa tu, kita belajar. Jadi bekerja dengan belajar ni dua benda yang berbeza. Dua beza. Kalau contoh kita 8-4, sebab PhD ni dia perlukan satu pemikiran segar. Satu pemikiran segar untuk kita buat penulisan. Kalau kita rasa petang tu kita dah penat, boleh kita menulis dengan segar. Dapat ke idea-idea untuk segar dalam diri kita. Saya pribadi, saya banyak buat PhD penulisan selepas waktu subuh lah. Subuh tu saya buat kan, sampai mungkin 9-10 saya rehat lah. Saya rehat, tenang-tenang je kan. Dan tapi konsisten tu penting. Konsisten ya, istiqamah orang kata. Penting. Sebab kalau contoh kita rehat 2 minggu, kita tak rasa baca balik ni. Baca balik yang belakang tu sebab kita mungkin terlupa flow kita yang belakang. Apalagi rehat raya sebulan, lagi. Yang masalah orang yang tak habis itu. Dia pergi depan, dia pergi belakang. Dia pergi depan, dia pergi belakang, play around. Dekat situ sampai tiba masa 3 tahun tak siap sebab apa? Konsisten tu tak ada. Jadi yang paling penting adalah konsisten lah untuk kita buat, dan kita cari waktu yang sesuai untuk diri kita. Itu kena tahu kan, sebab setiap manusia ni dia berbeza-beza. Ada orang pagi mood dia tak ada mood sangat. Ada orang pagi mood dia sangat bagus. Ada orang tengah malam mood idea memang tak datang. Tapi ada juga orang tengah malam duduk menulis laju. Saya memang kalau tengah malam tu saya tidur lah. Pukul
pukul 11 selamat malam lah semua. Jadi saya tidur punya, apa jadi pun pukul 11 saya tidur lah. Okay, jadi saya akan bangun pagi, saya bangun pukul 5. So waktu tu saya rasa fikiran saya sangat Fresh. sangat fresh lah. Jadi ranjau tu ada tapi tidak terlalu ketara bila kita dapat menyusun kehidupan yang sihat. Okay. Dia nak habis PhD, kita pun sihat. Itu nak. Okay. Kemudian kena cari keberkatan antara manusia juga. Okay. Masa PhD itu adalah masa yang paling banyak membantu orang lain. Itu saya nampak kat situ lah. Saya selalu kongsi juga. Saya punya PhD tu, saya buat stress management. Satu, saya buat instrumen, saya buat modul, saya kena buat lab. Masuk lab Kena buat lab. Lab untuk jalankan terapi lah, stress punya teknik lah. Lab, kalau kita fikir satu benda nak buat PhD kena buat lab. Lab tu perlukan berapa ratus ribu nak buat. Perlukan bangunan tau. Ya. Okay, perlu bangunan untuk buat lab, buat pusat terapi. Bukan boleh buat belakang rumah, suka hati, buat tak boleh. Okay. Dia sebenarnya, tu saya cakap, bila kita selalu bantu orang, Allah Ta'ala akan bantu kita. Walaupun benda tu kita rasa macam, benda pada peringkat mula-mula kita lihat benda yang macam mustahil lah nak buat. Tapi sebenarnya bila kita bantu orang, banyak doa daripada rakan-rakan kan. So kita akan dapat sesuatu yang kita tak jangka lah. Contoh dia, masa saya belajar dulu, masa PhD saya sikit mahir lah saya pada masa tu. Saya banyaklah tolong kawan-kawan bicara kita, bicara IPG untuk bantu dia proses data, buatkan dia objektif, linkkan dengan dia punya data dan sebagainya kan. Kita bagi dia free of charge je kawan-kawan. Jangan masa tu ambil bayar sini. Tu yang hilang keberkatan. Sebab kita dibayar pada masa tu. Ini tak bekerja kan. Jadi kita pun buatlah semua sekali. Banyak saya rasa saya tolong kat situ. Bila orang pergi Mekah, kita dengar, kita sedekah sikit, minta dia doakan kita dan sebagainya lah. So benda-benda tu sebenarnya yang akan dengan izin Allah membantu kita waktu kita susah. Contohnya masa saya nak buat lab nak buat sekurang-kurangnya 500,000. Bukan 5,000. Kan? Bukan sikit. Tapi dengan izin Allah, dengan bantuan daripada dulu bekas pengarah saya kan. So dia tolong buat kan. Dia cari, Allah Ta'ala tunjukkanlah benda tu. So dengan jumlah yang ada, saya dapat buat lab lah. Lab untuk saya test, saya punya kuasa eksperimental, lebih kurang macam situasi lah. So dapat buat satu pusat terapi, stress management center pada masa tu lah. Lebih kurang 500,000. Dengan bantuan pengarah saya dulu. So dapat buat dan saya dapat test lah. Saya punya modul di situ. Kalau kita saya fikir awal-awal kan, macam mana pula ni nak buat tu. Kan? Terpaksa tukar design dan sebagainya. Adalah insan yang membantu, dia beritahu saya macam mana design. Semua design saya buat. Kewangan dia uruskan lah. Untuk saya buat, siap lah. Memang tempat tu memang sesuai lah untuk saya test saya punya modul. Lepas tu bila kita ramai tolong kawan-kawan kita, bila kita minta tolong nak test modul, dia mesti ada jurulatih. Kan? Takkan buat modul tak ada jurulatih. So saya ada kat 10 orang jurulatih. Saya minta tolong kawan-kawan saya, masa di Temanggung Ibrahim dulu kan, Salina, Amdan, Tauhid, ramai lah yang bantu saya. So dia orang jadi saya percuma. Tak perlu apa-apa. So Alhamdulillah. Nak ambil cikgu pula sebagai sampel. Ada anak murid dulu, anak murid bekerja di PD. So anak murid pun tengok pensyarah dia pun bantu. Jadi saya tak ada kos. Patutnya ratus ribu untuk siapkan, tak ada kos sebab pada peringkat awal kita cari keberkatan hidup. Itu yang penting. Itulah. Ya betul. Itulah kata-kata dari seorang yang pemenang anugerah. Award, Best Student Award, PhD. Jadi macam sama seperti saya juga doktor. Saya suka belajar selepas solat tahajud, orang kata pukul 4 pagi tu. Waktu tu memang waktu fresh. Macam saya juga petang tu macam dah waktu nak kita dah slow. Petang saya pun memang tak ada. Momentum pun dah slow. Jadi belajar tu macam dah tak masuk dah kan. Jadi macam apa yang Dr. Mazlan katakan tadi, dia lebih kepada konsep berpegang kepada hablum minan nas ya Dr.
hablum minan nas, hablum minallah. Jadi kita dalam dunia PhD ni bukan kita sendiri-sendiri hidup. Maksudnya kita menjaga hubungan baik kita bersama dengan manusia, sesama manusia, dan juga hubungan sesama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam yang doktor katakan tadi, kalau kita nak seronok, bermakna kita perlu menyeronokkan orang lain. Seperti itu. Kalau kita nak bahagia, kita bahagikan orang lain. Betul. Jadi kalau kita rasa tak bahagia tu, carilah kebahagiaan kita dengan membantu orang lain. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tunjukkan jalannya bagaimana untuk membantu kita. Macam tadi macam perkara yang tak sangka, benda tu mungkin sulit, tak terjangka. Allah Ta'ala tunjukkan jalan bagaimana untuk selesaikan masalah itu. Jadi itulah kata tadi, hablum minallah, hablum minan nas, doktor. Jaga hubungan baik kita sesama manusia dan dengan Allah. Jadi kalau niat kita baik, berkatlah segala usaha yang kita lakukan. Saya pula buat kesimpulan je tu, doktor. Saya tambah sikit, saya pergi dulu kalau pergi mana-mana saya akan pakai yang Hamka punya ni. Walaupun saya dah cakap berulang, dia kadang-kadang hidup ni kena berulang cakap benda yang baik ni, kita berulang banyak kali pun tak apa. Sebagai satu peringatan, yang konsep yang Hamka beritahu tu kan, rasa bahagia, rasa nak membahagiakan orang lain tu. Masa saya di Raja Melewah, saya akan cakap berulang benda yang itu supaya dia lekat dalam pemikiran kita. Bahawa hidup kita ni mesti ada rasa, rasa untuk membahagiakan orang lain. Baru kita akan rasa bahagia. Kalau hidup kita ni nak menyesakkan kepala orang lain, kepala kita boleh jadi sesak. Dia macam tu. Kalau kita rasa ada nak menyusahkan orang lain, sebenarnya susah tu datang dalam diri kita dahulu. Jadi tiap hari hidup kita ni memang kita kena sentiasa berfikir untuk membahagiakan orang lain. Sekurang-kurangnya satu senyuman pada hari ini boleh membahagiakan orang kita yang lain yang tengah mengalami stres. So itulah cara berfikir untuk meningkatkan hubungan antara manusia yang saya akan bawa dalam kehidupan saya. Sampai bila-bila, sampai program apa-apa, saya akan ingatkan juga tentang niat perasaan kita tu nak menggembirakan orang lain. Okay? Itulah tipsnya doktor. Bagaimana kita nak pengajian kita dalam dunia PhD itu menyeronokkan. Tapi menyeronokkan yang keberkatan lah, jangan mencari keseronokan yang di luar batasan memang akhirnya nanti takkan seronok dan tak berkat lah doktor Saya pun bagi sedikit amaran lah. Dia amaran tu macam besar sangat kan. Beri sedikit pandangan tentang pekerjaan lain. Saya ada kerisauan sikit bila PhD kadang-kadang dia cuti. Bila cuti ramai orang akan melihat ada ruang untuk berniaga, ada ruang untuk membuat perkara aktiviti lain selain daripada PhD. Nasihat orang tua ni, kita diberi cuti untuk buat PhD. Bukan kita beri cuti untuk berniaga ke, untuk buat kerja-kerja part time yang lain. Saya risau itu nanti hilang keberkatan. Okay, kita mungkinlah dapat sejumlah pendapatan yang besar daripada bisnes, part time dan sebagainya. Saya risau hilang keberkatan untuk menyiapkan PhD. Jadi untuk pelajar-pelajar yang tengah menyambung PhD ni, fokus dia. Walaupun nampak ada ruang yang nampak keuntungan tinggi, letak tepi dululah. Fokus siapkan PhD. Sebab itu adalah tanggungjawab kita. Kita takut hilang keberkatan dengan beasiswa yang diberi untuk menuntut ilmu. Ya, tips dia. Baiklah, doktor, kita saksikan ada seorang lagi sahabat kita yang telah melangkah keluar dari dunia PhD dengan jayanya, Dr. Suhaili daripada IPGK Sultan Mizan. Kita dapatkan perkongsian daripada beliau berkenaan pengalaman dia bagaimana nak menjadikan dunia PhD itu menyeronokkan. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suhaili binti Muhammad Yusof daripada IPG Kampus Sultan Mizan. Saya berkhidmat di bawah Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi dan juga mengajar di Jabatan Pendidikan. Okey, hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang pendekatan yang saya gunakan. Okey, nak menghadapi cabaran atau liku-liku sepanjang pengajian. Okey, di sini saya ingin berkongsi yang penting apa yang saya buat dulu adalah saya membuat self evaluation. Ya, saya buat SWOT analysis tentang diri saya sebab pengajian saya berlaku sewaktu PKP ya. Jadi saya membuat SWOT, maksudnya kita mencari apa kekuatan yang kita ada, apa kelemahan yang kita ada,
apa peluang yang kita ada dan juga apa cabaran yang mungkin kita hadapi dan juga yang sedang kita hadapi. Jadi berdasarkan kepada peluang yang kita ada, kita combine dengan kekuatan yang kita ada, kita combine dengan kelemahan yang kita ada supaya perjalanan kita akan lebih smooth. Okey, dan cabaran yang kita ada tu kita combine dengan kekuatan yang kita ada supaya cabaran yang kita hadapi tu boleh diminimumkan. Okey, yang kedua adalah saya berpegang teguh kepada niat sewaktu menimba ilmu, iaitu PhD saya, niat saya adalah untuk menimba ilmu. Jadi doktorate ataupun serti doktor tu dia datang kemudian. Yang pentingnya niat saya adalah untuk ilmu. Yang paling penting juga adalah kita menjauhi dengan orang-orang toksik ya. Sebab mereka yang toksik ni sangat-sangat mengganggu pemikiran kita, sangat-sangat mengganggu proses pengajian kita. Dan yang ketiga adalah kita dekati rakan-rakan yang positif. Kita dekati scholar-scholar yang boleh membantu kita. Sebab waktu saya belajar dulu kita sedang mengalami PKP. Jadi saya tidak boleh bergerak ke sana ke sini, tidak boleh berjumpa dengan supervisor. Apa yang saya buat adalah kita membina networking. So networking waktu pengajian adalah sangat perkara yang penting, sangat membantu kita kerana mereka akan bersedia membantu kita. Ya, waktu itu saya ingatlah ya, saya berkenalan dengan Dr. Oti, Dr. Osman Talib, Dr. Hairul, Profesor Zainuddin ya, Prof Zai. Kemudian ramai lagi scholars yang saya rasa sangat hebat dan membantu pengajian saya. Okey, dekati rakan-rakan yang positif kerana mereka sentiasa berada bersama kita sepanjang pengajian. Dan juga yang antara yang penting adalah disiplin kendiri. Ya, bagaimana kita nak manage masa kita. Sebab kita belajar cuti 3 tahun, kitalah raja cakap kan. Kitalah memegang kuasa diri kita sendiri. Jadi apabila kita raja, kita perlu mengurus masa dengan baik, disiplinkan diri, waktu yang cukup belajar sehari. Jadi sewaktu saya buat PhD, waktu pagi adalah waktu yang memang saya gunakan untuk pengajian. Jadi saya rasa cukup dahulu berkongsi tips ya. Yang penting adalah kenali diri kita dan kenali rakan-rakan sekeliling dan gunakan kelemahan kekuatan yang kita ada untuk tempuh cabaran tu. Okey, sekian. Assalamualaikum. Baiklah, itulah tadi perkongsian daripada Dr. Suhaili daripada IPG K Sultan Mizan. Jadi doktor, nampak gayanya kita sudah sampai ke penghujung. Menarik tajuk yang kita bincangkan ni doktor. Jadi sebelum kita menutup program kita ini, saya silakan doktor untuk memberikan sedikit rumusan daripada tajuk yang kita bincangkan ini. Alright, terima kasih Dr. Melur sebagai rumusan sebagai rumusan untuk semua bakal-bakal PhD ni lah. Saya menyuruh satu perkara lah. Bila dah siap PhD nanti dapat gelar doktor tu, pastikan kita tu ada title doktor apa. Saya risau bila kita ambil doktor, okey kita berjaya di UT kan, lepas tu orang tak tahu kita ni doktor apa. Maksud dia orang tak tahu fungsi kita. Kalau saya dulu keluar, saya pastikan saya adalah doktor stres. Bukan doktor yang stres bukan. Stres saya adalah doktor stres. Sebab tu saya ada buku tentang stres. Saya ada jurnal banyak, saya present dekat mana-mana tentang stres yang berkaitan dengan mental illness. So ramailah orang kalau dia tahu tentang stres tu, dia tahu Dr. Mazlan tu dia tahu dia adalah kemahirannya dalam stress management. Jadi sekarang ni kita kena ada mindset. Okey, kita kena bersedia bila dapat doktor tu apa title yang kita perlu ada. Doktor depression ke, doktor untuk pengukuran penilaian, doktor tentang kepimpinan dan sebagainya. Itu penting. Yeah. Okey, kalau itu tak ada, nanti nilai PhD kita tu tak nampak. Kemahiran kita tu belajar macam tu lama, orang tak nampak dekat mana nilai kepakaran yang kita ada. Jadi cara untuk mewujudkan nilai kepakaran melalui penulisan. Dan melalui perkara-perkara beginilah, melalui CPD, melalui ceramah-ceramah kita di luar dalam bidang kita. Kita jangan terlalu sibuk untuk pelbagai bidang sangat.
Okey, untuk satu permulaan bagi membina nama ini, so kita fokus dekat bidang PhD kita supaya satu masa nanti orang tahu bahawa inilah doktor ikut bidang yang ada kita lah. So saya harap, saya doakan semua rakan-rakan kita yang mendapat CLP ini supaya mencari keberkatan hidup, niat cara yang betul untuk belajar. InsyaAllah kalau niat yang baik, rezeki akan muncul kemudian. Dan jangan lupa untuk menjaga hubungan antara manusia. Jangan lupa tanggungjawab kita kepada, kalau yang dah beristeri itu, tanggungjawab pada isteri dan anak-anak dan ibu bapa kita lah. So kita teruskan itu, insyaAllah akan dapat keberkatan. Dan jangan lupa, satu lagi orang tua kan, banyak jangan lupa. Satu peringatan bahawa semua yang kita buat itu adalah amal ibadat kita. Jangan menunjukkan kepada keilmuan tentang keilmuan, tetapi semakin banyak ilmu, kita semakin menunduklah, bukan semakin membangga diri. Saya ingat itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pesanan dan nasihat daripada Yang Berhormat Dr. Mazlan bin Aris. Ikut resmi padi, semakin kita berilmu, semakin kita rendah diri. Baiklah. Perkongsian sangat menarik yang bermula daripada Dr. Mazlan bin Aris. Terima kasih diucapkan kepada doktor. Alhamdulillah, banyak ilmu yang telah kita perolehi daripada perkongsian tadi. Semoga sahabat-sahabat di luar sana memanfaatkan dan menjadikan panduan dalam meneruskan kehidupan dalam dunia PhD yang penuh pancaroba ini. Realiti atau fantasinya itu bukanlah soalnya. Yang penting sahabat-sahabat di luar sana dapat melangkah keluar daripada dunia PhD dengan jayanya berbekalkan gelaran doktor yang penuh ilmu di dada. Masa amat mencuri kita, saya mewakili pihak penganjur iaitu Pusat Pembangunan Latihan PPL IPGM mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Mazlan bin Aris di mana Rektor Pusat Perancangan Pendidikan Inovasi atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Sekian dari saya, Dr. Melo. Terima kasih dan jumpa lagi.